Assalamualaikum and hi everyone. Kami pelajar dari Universiti Malaya. Hari ini akan berkongsi ilmu tentang kemahiran digital atau digital skills. Jadi, kenapa kita perlu belajar kemahiran digital? Ini kerana zaman sekarang merupakan zaman teknologi dan kemahiran digital sangat-sangat penting dan sangat-sangat diperlukan. Sekurang-kurangnya kita perlu tahu cara menggunakan basic ataupun asas kemahiran digital. Antara kemahiran digital yang asas adalah antaranya adalah cara membuat akaun email, cara menghantar email, cara menggunakan Google dan juga cara menggunakan Microsoft Word dan Microsoft PowerPoint. Okey, jadi kita akan terus pergi kepada kemahiran yang pertama iaitu kemahiran membuat akaun email dan cara menghantar email. Okey, hai korang semua. Nama saya Ermira dan saya akan terangkan apa itu email dan cara untuk membuat email. Okey, apa itu email ataupun Google Mail? Google Mail atau Gmail ialah satu medium komunikasi yang digunakan di seluruh dunia. Penggunaan boleh menghantar gambar, audio atau video melalui email. Dulu, medium komunikasi ialah surat menyurat. Kini, teknologi telah berkembang. Jadi, surat menyurat berkembang menjadi surat elektronik atau electronic mail. So, ini adalah perbezaannya. Dulu, kita hantar surat je. Lepas tu, sekarang ni kita hanya send email guna komputer. Okay, how to create a Google Mail account ataupun cara membuat akaun Google Email. Okay, so first step, cara pertama ialah kita kena pergi ke Google dan kita pergi ke search bar dan type Gmail. Lepas tu kita akan press enter. So bila dah press enter tu nanti the website dia akan load page Gmail dan dia akan keluar macam ni page ni. So bila dah load tu kita akan nampak ada tanda sign in. Jadi kita akan klik je sign in tu. Nanti dia akan keluar page yang ni. So boleh tunjukkan demo. Okay, untuk sign in ni korang tadi nampak dia ada tulis sign in kan. Jadi tekan sign in, create account and then yang create account tu korang tekan for myself. Nanti dia akan keluar page create your Google account. So untuk create your Google account ni, bawah ni dia ada tulis first name dan last name. Bagi yang nama tak ada last name tu, korang boleh je letak nama ayah korang. So untuk first name, just letak your nama and then untuk last name, just letak your father's punya nama. So untuk username, kita boleh letak nama sendiri ataupun letak nama samaran dan kita juga boleh letak macam nombor ataupun letak period ke untuk jadikan yang username tu unique. So next is kalau username tu dah taken macam ada orang dah guna, kita boleh pilih yang Google dah bagi kat situ. Dekat available tu ada tulis Abu, boleh tekan je tu. Tekan yang tu. Okay. So next is nak kena buat password. So how do we make a password? Password ni senang je, korang boleh letak macam letters random, macam apa-apa je letters. Kalau saya boleh letak macam saya punya favourite warna or anything. Lepas tu kalau untuk buatkan password tu macam susah orang nak tahu, korang boleh letak nombor ataupun simbol-simbol macam exclamation mark ke ataupun yang tanda asterisk tu ke. So bila dah buat password, korang boleh tekan next. Sekarang dah sampai ke page ni. Kat sini dia ada tulis phone number dengan recovery email. Untuk yang dua-dua ni dia optional. Jadi kalau korang tak ada phone number
dengan email address yang lain, korang tak payah tulis pun. Tapi kalau siapa ada tu boleh tulis phone number. Jadi untuk bawah ni dia ada date of birth, maksudnya tarikh lahir korang. Jadi korang bolehlah tulis tarikh lahir bila. Day macam 8, lepas tu month April ataupun year tarikh korang tahun korang lahir. So yang bawah sekali ni dia ada tulis gender. Jadi tulislah korang ni male ke female ke ataupun prefer not to say, tapi bolehlah tulis antara male ataupun female. So bila dah siap semua ni boleh tekan next. Okay, sekarang ni korang kena get help from a parent. So untuk buat email ni sebenarnya korang kena umur 13 dan ke atas. So kalau siapa-siapa yang underage, umur 13 ke bawah, korang kena minta email ataupun nombor telefon parent korang. So sekarang bila dah letak email boleh tekan next. So sekarang ni parents korang boleh baca semua ni supaya diorang dapat tahu apa yang diorang boleh buat dengan account korang. Bila dah baca boleh tekan agree untuk dua-duanya. Tekan agree. So next is just let your parents type their password. So bila dah baca je yang ni, nanti parents dapat tahu lagi secara mendalam apa yang diorang boleh buat. So dengan ni korang punya parents boleh update korang punya account, delete korang punya account ataupun manage aktiviti-aktiviti korang. So next. Ten. Okay, account dah siap. Continue. Jadi macam tu lah nak buat account. Sekarang ni korang dah ada account korang sendiri. That is all. Okay, jadi sekarang ni kita akan belajar cara untuk menulis email. Yang pertama, kita kena pergi dekat muka hadapan Google Mail dan masuk ke dalam akaun Gmail. Typekan email dan juga password. Selepas itu, dia akan masukkan kita ke laman Gmail, iaitu laman ini, dan di sini kita kena tekan untuk menulis email, kita kena tekan butang compose. Jadi bila kita tekan butang compose, dia akan keluar paparan ini, new message punya paparan. Jadi kita kena tulis email address yang orang yang kita nak tujukan email tersebut. Jadi tuliskan email dia. Dan kemudian kalau ini email rasmi, kita perlu tuliskan subjek ataupun tajuk email ini, tujuan kita hantar email ini. So sebagai contoh, jadi kita untuk memulakan email, kita perlukan greetings ataupun contohnya macam Assalamualaikum ataupun selamat pagi, ataupun kita boleh gunakan hello ataupun kita boleh gunakan hello. Jadi tuliskan Assalamualaikum. Dan kemudian kita boleh tuliskan isi email tersebut. Sebagai contoh, kemudian kita akhirkan email tersebut dengan penutup. Kita boleh tulis yang benar ataupun best regards. So yang benar. Dan kemudian tuliskan nama kita.
Kemudian di sini kita boleh tekan attach files. Kalau tekan, kita boleh masukkan video ataupun audio ataupun gambar jemputan kad hari jadi tu ke. Untuk yang ini, insert link bermaksud kalau kita ada link daripada website yang kita nak dia tengok ataupun dia layari, kita boleh masukkan insert link di sini. Dan ini ada setengah features yang kita boleh masukkan. Jadi selepas kita dah tuliskan email semua ni, kita boleh tekan send. Dan kita boleh check email yang kita send tu di kotak send. Itu sahaja. Jadi saya akan bergerak ke kemahiran digital yang kedua, iaitu cara menggunakan Google. Sekarang saya akan terangkan cara untuk menggunakan laman web Google. So, apakah itu Google? Google merupakan salah satu enjin carian internet yang berfungsi sebagai medium untuk mencari sesuatu maklumat. Dan hari ini saya akan menerangkan sedikit cara untuk menggunakan Google. So, pertama sekali kita pergi ke kotak yang paling atas dan typekan google.com. Tekan enter. Dia akan keluar halaman ni. Dekat sini kita boleh cari apa-apa maklumat yang kita nak. Sebagai contoh, kita boleh cari cat. Tekan enter. Dia akan tunjukkan banyak result yang berkaitan. Kita boleh scroll down untuk mencari maklumat yang sesuai. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, kita boleh tekan Wikipedia. Sebab dalam Wikipedia, dia akan tunjuk banyak maklumat tentang perkataan ini. Dan dekat sini, kita boleh juga baca maklumat dalam bahasa lain. Lepas habis baca, kita boleh tekan arrow kat atas sini untuk pergi balik semula halaman tadi. Dia akan tunjukkan halaman yang sama. Kemudian, kita boleh juga tekan images dan dia akan tunjuk gambar-gambar berkaitan. Kalau kita nak savekan sesuatu gambar, kita boleh tekan gambar tersebut. Lepas tu, tekan bahagian kanan tertikus dan kat sini pilih Save Images As. Satu window akan keluar macam ni. Dan kita boleh pilih mana kita nak simpan gambar tersebut. Sebagai contoh, kita boleh pilih kat Pictures dan dekat File Name, kita boleh type je nama yang kita nak. Dan lepas ni, tekan Save. Sekarang kita tunggu dia siap download dan kita boleh tekan je dan kita dapat lihat gambar tersebut. Selain daripada gambar, kita juga boleh tekan videos dan dekat sini kita boleh menonton video-video yang berkaitan. Seterusnya, saya akan berkongsi tentang fungsi yang ada pada Google Chrome. Okey, yang pertama sekali, pada halaman Google, on the top right, kita boleh nampak satu button yang bertitik 3, okay, seperti yang ditunjukkan oleh anak panah. Dan kita boleh tekan butang tersebut. Butang tersebut berfungsi sebagai butang setting. Okey. Terdapat pelbagai fungsi yang kita boleh nampak dekat box setting ini. Tapi saya hanya akan kongsikan 4 sahaja fungsi. Iaitu yang pertama New Tab, yang kedua New Window, yang ketiga History dan yang keempat Zoom. Okey. New Tab, kalau kita tekan New Tab, okey.
maksudnya kita nak tambah satu lagi search engine yang sama dalam satu window seperti berikut. Okey, tengok sebelum kita hanya ada satu sahaja tab. Tapi selepas kita tekan new tab, sekarang kita dah ada lagi satu tab baru. Itulah fungsi new tab. Sekiranya anda tidak mahu menekan new tab, anda boleh secara mudahnya tekan sahaja butang tambah di atas tersebut. Ia juga merupakan fungsi yang sama. Okey, seterusnya fungsi new window. New window dia sedikit berbeza dengan new tab, di mana bila kita tekan new window, dia akan buka lagi satu window baharu. Maksudnya daripada tadi kita ada 2 tab dalam satu window, sekarang ini kita ada 2 tab dalam 2 window. Nampak tak? Satu window tu kita dah search cat dan satu lagi kosong. Maksudnya window yang baru dan kita boleh search benda-benda yang lain. Okey. Seterusnya, history. Okey, button history ni berfungsi sebagai record carian kita. Okey, sebagai contoh, hari ni awak semua buat satu kerja dan kemudian awak dah cari maklumat tentang kucing, maklumat tentang ikan, maklumat tentang tumbuh-tumbuhan. Okey. Kemudian esoknya awak datang lagi buka komputer dan awak terfikir, semalam aku buat apa Jadi awak tak ingat apa yang awak cari semalam. Jadi untuk mengetahui apa yang awak telah cari semalam, awak hanya tekan button history dan kemudian dia akan naik rekod carian awak. Apa yang awak telah buat dekat Google, apa yang awak telah cari dan pada pukul berapa. Itu ialah kegunaan button history. Alright. Seterusnya ialah fungsi zoom. Okey, zoom hanya ada 2 fungsi iaitu zoom in atau zoom out. Zoom in ialah untuk anda besarkan perkataan pada skrin sekiranya anda tak nampak ataupun perkataan itu terlalu kecil, ataupun anda boleh zoom out ataupun kecilkan perkataan ataupun gambar sekiranya gambar itu terlalu besar. Okey, ini gambar sekarang pada slide ni ialah tulisan pada keadaan biasa iaitu 100% tanpa dibesarkan atau dikecilkan. Ini adalah normal view ataupun pandangan secara normal. Okey, kemudian apabila kita dah besarkan font ataupun tulisan, kita zoom kepada 125%, tulisan tersebut akan besar. Jadi kita akan nampak tulisan tu dah bertambah besar. Jadi kita dah tak perlu fokus nak baca apa benda yang ditulis itu sebab kita dah nampak. Alright. And then next kita juga ada zoom out di mana tulisan sekarang kita telah kecilkan kepada 80%. Nampak kan tulisan dia telah jadi kecil, jadi agak susah untuk kita baca sebab kecil. Okey. Jadi itulah sedikit sebanyak fungsi yang dapat saya kongsikan pada hari ini. Baiklah, sekarang saya akan berkongsi bagaimana untuk menggunakan Microsoft Word dan Microsoft PowerPoint. Okey, pertama sekali kita perlu tahu apa itu Microsoft Word. Microsoft Word adalah sebuah program pemprosesan yang membolehkan dan memudahkan pengguna untuk menaip dan menyimpan dokumen bagi urusan peribadi dan profesional. Baiklah, sekarang mari kita mula menggunakan program Microsoft Word bersama. Pertama sekali kita pergi ke kita cari program Microsoft Word yang ada di komputer masing-masing
dan klik pada new dan klik pada blank document seperti yang tertera. Seterusnya, pembelajaran pertama pada hari ini ialah bagaimana kita ingin memasukkan gambar ke dalam Microsoft Word. Mula-mula kita klik insert. Selepas pergi ke insert, kita tekan pictures dan pilih gambar daripada this device. Jadi mana-mana gambar yang kita nak insert dalam dokumen ni kita boleh cari di file komputer masing-masing. Okey, ini adalah hasilnya. Step kedua atau pembelajaran kedua, cara untuk insert online pictures. Pada Microsoft Word, seperti step yang sama, kita pergi ke insert dan pictures. Seterusnya kita klik pada online pictures. Okey, paparan yang seperti yang tertera akan timbul di Microsoft Word masing-masing. Jadi kita hanya perlu mencari perkara yang kita ingin masukkan dalam Microsoft Word, seperti gambar burung. Okey, jadi gambar burung ni kita boleh pilih. Kita boleh pilih berapa banyak kita nak dan kita tekan insert lepas kita pilih. Okey, ini adalah hasilnya. Ada satu gambar, ada gambar yang kedua dan gambar yang ketiga. Baiklah, sekarang kita akan belajar bagaimana untuk memasukkan dan menggunakan jadual. Biasanya jadual digunakan di dalam program Microsoft Word ni untuk kita boleh letak macam senarai dengan teratur. Okey, jadi dia punya data tu tak bersepah lah kalau ada jadual. Okey, jadi kita memula step yang pertama, kita akan pergi ke insert. Lepas tu kita tekan table. Okey, dan kita pilih berapa banyak macam saiz jadual kita. Dan saya akan tunjuk bagaimana nak gunakan 2/5 jadual ni. Nah, jadual yang besar 2/5. Okey, seterusnya untuk type perkataan dalam jadual ni macam biasa, kita just tekan kotak kosong yang ada dalam tempat yang kosong dalam jadual tersebut dan start type. Okey, macam kita boleh tulis perkara. Dan bawah tu pula kita tulis macam senarai yang kita perlu buat pada hari ni, seperti mandi. Lepas tu yang ke bawahnya pula kita letak beriadah. Dan kita letak makan malam. Lepas tu kita letak tidur.
Okay, then sebelahnya pula kita letak, pada yang atas sekali kita letak masa ataupun pukul. Dan bawah tu untuk mandi, masa mandi contohlah kita nak mandi pukul 11:30. Kita beriadah pukul 5 petang. Kita makan malam pukul 7:30. Lepas tu kita tidur pukul 10 malam. Okay, ni contoh untuk gunakan jadual seperti yang anda nampak ni. Ini adalah jadual harian yang boleh digunakan. Okay, dan seterusnya kita belajar yang perkara baru iaitu cara menyelaraskan ketidakseragaman baris pada Microsoft Word. Okay, di sini kita ada teks. Teks ni korang boleh type sendiri teks ni, cuma tak apalah, boleh type sendiri. Lepas tu contohlah bila korang dah type semua, dia akan ada ketidakseragaman pada hujung baris. Contoh kan, korang lihat baris pertama, perkataan yang paling akhir adalah 3. Lepas tu baris kedua, perkataan yang terakhirnya persegi. Dan baris ketiga, perkataan yang akhir sekali adalah selatan. Baris keempat, perkataan akhir adalah Malaysia. Okay, so sampai baris yang ke-8 tu perkataan akhir dia Malaysia juga kan. Jadi dekat sini kita boleh nampak yang hujung baris tu tak selari. Jadi sekarang ni saya nak ajar macam mana untuk selarikan baris pada teks dengan cara yang mudah. Okay, mula-mula kita akan highlight teks ni. Nak highlight teks, kita tekan kita punya mouse, then kita tarik mouse tu dari Malaysia sampai akhir teks iaitu Malaysia juga, dan tekan left click dan pergi ke justify. Pilih kotak tu. Okay, kita pergi ke justify, kotak keempat, dan pilih justify. Okay, lepas tu macam tu lah cara kita untuk selarikan baris pada teks. Dan kan dah selari kan yang baris, yang perkataan ni semua dah sebaris dah. So itulah fungsi justify dalam Microsoft Word. Seterusnya kita akan belajar cara untuk buat untuk menggunakan shape. Okay, saya akan ajar cara untuk buat mind map iaitu peta minda. Biasanya pelajar sekarang ni akan menggunakan peta minda untuk permudahkan diorang punya nota. Jadi peta minda ni dia macam ringkasan lah, macam dia ada bentuk-bentuk yang korang boleh buat untuk senang kita tengok, senang kita baca. So tak adalah kita kena baca macam satu page semuanya macam tu. Okay, mula-mula sekali kita tekan insert. Lepas tu kita pergi ke shapes. Okay, lepas tu kita kan ada banyak shape ni. Okay, saya akan pilih shape bulat. Sebab saya punya mind map bentuk bulat. Jadi saya tekanlah shape bulat. Okay.
lepas tu kita boleh, dia ada sekarang ni kita punya, kita kena tarik je shape tadi. Dia bila dah ada keluar macam tambah tadi tu, kita dah boleh tarik dah. Sebab tu memang untuk shape. Jadi sekarang ni saya nak type dalam bulatan tersebut. Kita tekan je enter. Dan start typing. Okay. Kita tulis, okay, Malaysia. Lepas tu kita boleh pilih lah sebenarnya nak buat warna apa. Sekarang ni kita punya bulatan ni warna biru. So kalau tengok kat atas tu ada warna hitam, ada warna putih. So korang boleh pilih lah suka hati ikut nak letak warna apa kan. Ikut kesesuaian itu, ikut kehendak korang. Okay. Seterusnya kita pilih, okay, kita letak macam kita letak negeri. Okay, negeri kat Malaysia ni ada, saya nak ambil contoh yang mudah saja seperti Pahang, Selangor dan Johor. Lepas tu macam mana kita nak letakkan? Okay, cara dia sama juga, kita insert shape baru. Okay, pilih bentuk bulat juga. Okay, lepas tu kita letaklah shape, kita letak Pahang dulu. Okay, lepas tu kita pergi balik. Kita letak Selangor. Okay, ni kalau korang, okay, ni sebenarnya ada cara yang lebih mudah untuk kita insert shape baru, seperti kita boleh copy shape tu, lepas tu kita paste. Kita copy shape. Lepas tu kita paste je. Ni lebih senang lah daripada kita insert macam tadi. Lepas tu kita tulislah negeri yang kita nak tadi, iaitu Johor. Okay, tapi sekarang ni belum jadi mind map lagi sebab dia tak connect. Malaysia tu tak connect dengan negeri-negeri dia. Jadi sekarang ni untuk connect kan kita boleh guna garisan. Garisan tu boleh didapati dekat shape juga. Okay, so sekarang ni kita insert lagi. Insert shape. Lepas tu kita pilih line. Yeah, kita pilih line. Okay, line biasa je. Line garisan lurus. Lepas tu kita connect dari Malaysia ke Pahang. Dari Malaysia ke Pahang. Okay, lepas tu dari Malaysia ke Selangor. Dan dari Malaysia ke Johor. Okay. Jadi macam tu lah kita nak buat mind map dekat dengan menggunakan Microsoft Word. Senang juga kan? Okay. Jadi selamat maju jaya semua. Okay, seterusnya kita akan sambung kepada Microsoft PowerPoint. Okay, apa itu Microsoft PowerPoint? Microsoft PowerPoint adalah perisian aplikasi yang menyediakan kemudahan untuk merancang persembahan multimedia profesional. PowerPoint digunakan secara meluas oleh ahli perniagaan, pendidik, pelajar dan pelatih dan merupakan antara bentuk teknologi persuasif yang paling lazim.
Okey, baiklah. Seterusnya, kita akan pergi kepada Microsoft PowerPoint untuk memilih pembentangan kosong. Mula-mula kita pergi new dan pilih blank presentation. Selepas kita tekan blank presentation, akan keluar paparan kosong seperti ini. Kemudian untuk menjadikan ia bertambah menarik sikit, kita klik design dan kemudian banyak pilihan yang kita boleh pilih. Jadi kita pilih mana-mana saja, klik satu. Okey, akan keluar seperti ini, berwarna biru. Okey, kemudian kita cuba tulis rutin harian saya. Okey, baiklah. Okey, selepas selesai ini kita pergi home semula dan kita tambah slide. Okey, dekat atas tu ada tulis new slide. Kita tekan anak panah kecil. Okey. Kemudian slide baru akan muncul macam ni. Dan kita boleh tulis apa-apa dan juga letak gambar. Okey, dan seterusnya. Okey. Okey, lepas dah tambah slide banyak macam ni, kita okey, apa kata slide ketiga kita letak malam. Slide ketiga kita tulis rutin untuk malam. Baiklah. Kemudian kita teruskan slide ke 6 contohnya. Kita tulis pada waktu petang. Okey, baik. Okey, apa yang kita dapat lihat, kita mempunyai 7 slide dan mempunyai susunan yang tidak teratur dan juga ada yang kosong. Jadi untuk mendapatkan susunan slide yang betul dan teratur, kita boleh mengubahnya dengan klik view dan kita klik pada slide sorter dan kita boleh drag contohnya waktu petang bawa ke depan. Kita tarik, tekan tertikus kunci tertikus kiri dan tarik ke depan dan kita susun mengikut waktu pagi, petang dan malam. Okey, jadi hasilnya susunan teratur mengikut waktu. Untuk memadam slide yang kosong, kita kita hanya klik backspace, klik delete. Okey. Kemudian terima kasih dan kita simpan pembentangan ini. Mula-mula kita pilih home dan kita maafkan saya. Okay, kita klik pada simbol save this to, simbol this. Okay, apabila kita dah picit simbol tu, maksudnya pembentangan kita sudah tersimpan di file. Baiklah, itu sahaja daripada kami. Terima kasih diucapkan kerana mendengar pembentangan ini sehingga ke penghujungnya. Sila jawab kuis menggunakan pautan di bawah dan jika ada sebarang pertanyaan, sila hubungi nombor yang tertera. Terima kasih. Bye-bye.